Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung lagi ulang kaji kita untuk fiqh tahun 2. Okey, hari ini kita akan ulang kaji tajuk hadas besar. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, Ustaz nak murid-murid semua buka buku teks. Okey, tengok muka surat 15. Buka buku teks, tengok muka surat 15. Okey, tengok kat sini pengertian hadas besar. Pengertian hadas besar. Okey, kita baca sama-sama. Keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Okey, kita ulang lagi sekali. Keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Hadas besar ni, kalau kita nak hadas besar, kita kena mandi. Kalau kita nak sucikan badan kita, diri kita daripada hadas besar, kita kena mandi wajib. Okey, namanya adalah mandi wajib. Kalau kita nak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran, kalau kita berada dalam keadaan hadas besar, kita kena mandi wajib dahulu, baru kita boleh melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Okey, jom kita tengok yang kat bawah ni pula. Okey, perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Okey, ada 5 perkara. Okey, kat sini. Okey, yang pertama, keluar darah haid. Keluar darah haid. Okey, keluar darah haid ni adalah untuk perempuan. Okey, bukan untuk lelaki, untuk perempuan sahaja. Okey, keluar darah haid ni untuk perempuan sahaja. Bila kamu akan keluar darah haid, untuk perempuan yang ustaz tahulah, yang ustaz tahu, seawal umur 9 tahun. Seawal umur 9 tahun. Ada yang lewat pun ada juga, ada yang keluar umur 10 tahun, ada yang keluar umur 11 tahun, ada yang keluar umur 12 tahun. Tapi ada yang keluar, yang paling awal ustaz tahu 9 tahun dia dah keluar darah haid. Okey, yang kedua, keluar darah nifas. Okey, darah nifas ni ketika perempuan bersalin. Okey, ketika perempuan bersalin. Okey. Yang ketiga, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Okey, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Okey, bersetubuh ni maksudnya hubungan lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin. Okey, itu saja. Bersetubuh ni maksudnya hubungan lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin. Okey, tengok yang keempat, melahirkan anak atau keguguran. Melahirkan anak atau keguguran. Kalau perempuan yang tengah mengandung, okey, dia melahirkan anak, jadi dia dikira berhadas besar. Ataupun perempuan yang sedang mengandung, okey, dia ada keguguran, anak dia gugur, baby dia gugur, dia dikira berhadas besar. Okey, yang kelima, keluar air mani. Keluar air mani. Okey, ini adalah untuk lelaki. Okey, keluar air mani ni adalah untuk lelaki. Kalau untuk lelaki pula, yang paling awal keluar air mani adalah berumur 12 tahun. Yang lelaki, kalau yang keluar awal air mani adalah berumur 12 tahun. Okey, 12 tahun ke atas, yang ustaz tahulah. Kalau lagi awal ustaz tak tahulah kan. Jadi yang setahu ustaz, lelaki dia akan keluar air mani berumur 12 tahun. Okey, itu sahaja. Kita tengok yang seterusnya. Okey, murid-murid buka muka surat, boleh buka muka surat 16. Okey, murid-murid buka muka surat 16. Kita tengok sama-sama perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas. Okey, maksudnya kalau orang berhadas besar, dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang kat bawah ni. Okey, kalau orang itu berhadas besar, dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang kat bawah ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau orang tu hadas besar, dia tak boleh melakukan 6 perkara kat bawah ni. Okey, yang pertama, kalau orang tu berhadas besar, dia tidak boleh solat fardu ataupun solat sunat. Kalau seseorang tu berhadas besar, dia tidak boleh solat fardu ataupun solat sunat. Okey, yang kedua, kalau orang itu berhadas besar, dia tidak boleh berhenti atau duduk di dalam masjid. Kalau orang tu berhadas besar, dia tidak boleh berhenti atau duduk di dalam masjid. Sebab apa? Masjid ni tempat yang suci. Bila kita berhadas besar, badan kita dikira kotor. Okey, yang ketiga, okey, tidak boleh membaca atau menyentuh
atau membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran, maaf. Okey, bila orang itu berhadas besar, dia tidak boleh membaca, menyentuh atau membawa Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu suci. Kalau kita nak pegang, kalau kita nak sentuh, kalau kita nak baca, kita kena pastikan diri kita berada dalam keadaan suci. Okey, yang keempat, berpuasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Kalau orang itu berhadas besar, okey, yang perempuan lah, okey, yang perempuan. Okey, yang perempuan, kalau perempuan itu berhadas besar, okey, dia tidak boleh berpuasa. Sebab apa? Perempuan ni kadang bila tengah bulan Ramadan ataupun tengah bulan puasa, dia datang haid ataupun nifas, dia tidak boleh berpuasa. Sebab dia sedang berhadas besar. Okey, yang kelima, tawaf di Baitullah. Tawaf ni bila orang melakukan umrah ataupun haji. Kalau orang itu berhadas besar ketika dia berada di tanah suci Mekah, okey, dia tidak boleh tawaf di Baitullah. Okey. Yang keenam, akhir sekali, beriktikaf di dalam masjid. Kalau orang itu dia berhadas besar, tak kisah lelaki ataupun perempuan, okey, dia tidak boleh beriktikaf di dalam masjid. Ini sama juga macam yang nombor 2 tadi. Yang nombor 2 tadi berhenti atau duduk di dalam masjid, tak boleh. Nombor 6 ni serupa macam nombor 2, beriktikaf di dalam masjid, tak boleh. Sebab apa? Kita berada dalam keadaan hadas besar, sebab diri kita masih berada dalam keadaan kotor. Jadi tak boleh masuk ataupun duduk di dalam masjid. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, bersuci daripada hadas besar. Bersuci daripada hadas besar. Okey, macam mana kita nak sucikan diri kita daripada hadas besar? Adalah mandi wajib. Okey, mandi wajib adalah cara-cara untuk kita sucikan badan kita daripada hadas besar. Maksudnya sekiranya kamu keluar air mani, sekiranya kamu keluar darah haid, wiladah ataupun nifas dan sebagainya, kita kena mandi wajib, baru diri kita suci, barulah kita boleh melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Okey, macam mana nak mandi wajib? Okey, mandi wajib ni kita kena ratakan air dekat seluruh badan kita, dekat seluruh anggota badan kita. Tak boleh ada tempat-tempat tertinggal yang tak kena air. Dekat celah-celah jari kaki, celah-celah jari tangan, dekat celah ketiak, dekat celah lutut. Okey, pastikan air kena rata dekat seluruh anggota badan, barulah mandi wajib itu sah. Kalau ada dekat anggota badan kita yang tidak terkena air, mandi wajib kita tidak sah. Jadi pastikan bila kita nak mandi wajib, pastikan air itu kena dekat seluruh anggota badan. Okey, itu sahaja untuk hari ini murid-murid. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Ustaz ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penjelasan Ustaz, dalam penerangan Ustaz. Sekiranya ada yang tidak faham, boleh bagi tahu Ustaz akan terangkan balik dekat kamu. Okey, tak ada masalah. Kalau ada yang tidak faham, Ustaz akan terangkan balik dekat kamu. Okey, tak ada masalah. Akhir kata, terima kasih kerana sedia mendengar. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.